Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtad. Wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan murshidan wa la hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزورنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min wazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa aril batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibatu wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. صدق الله العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah pada malam ini, malam Rabu 26 Rabiul Akhir 1443 Hijriah bersamaan 30 November 2021 Masih kita panjatkan setinggi puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi kita bertemu dalam kuliah maya ini yang merupakan iaitu majlis ilmu yang merupakan satu taman dari taman-taman syukur Allah SWT yang akan menjadi wasilah untuk kita memohon pada Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua berada di dalam bawah pemeliharaannya, dikurniakan kesihatan dan keafiatan dan dijauhkan daripada kita segala wabak penyakit yang berbahaya, terutamanya wabak COVID-19, segala bala bencana, segala musibah, fitnah yang hidup maupun yang mati, fitnah terutamanya fitnah Masih Dajjal wal-'iyazubillah.
Jadi untuk malam ini kuliah kita teruskan membicarakan isi kandungan kitab Al-Matan Al-Arba'in dari Imam An-Nawawi rahimahullah taala, yang nama sebenarnya ialah Muhyiddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah taala. Diterjemahkan, disampaikan maksud pengajarannya oleh seorang ulama hadis yang tersohor, iaitu Maulana Husin bin Abdul Qadir Al-Yusufi hafizahullah taala. Jadi kita sampai kepada hadis yang ke-17, al-hadis as-sabi' asyar, ya, hadis yang diriwayatkan an Abi Ya'la Shaddad ibni Aus radhiyallahu anhu. Hadis ini daripada Abu Ya'la. Abu Ya'la ni adalah kunyah ataupun gelaran. Abu Ya'la nama sebenarnya ialah Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Sayyidina Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu ni adalah seorang sahabat Nabi dari kalangan golongan Ansar, iaitu penduduk asal kota Al-Madinatul Munawwarah. Dan beliau ni dari mana kita lihat pada namanya itu, dia ni berasal dari suku Aus, orang Arab di Madinah, atau nama asalnya Yathrib ini ada dua kumpulan, iaitu suku Aus dan suku Khazraj, yang mana mereka ini sebelum memeluk agama Islam, mereka ini saling bersengketa antara satu sama yang lain. Ya, apabila mereka memeluk Islam, maka Nabi SAW menyatukan mereka menjadi golongan Ansar. Dan golongan Ansar ini disatukan oleh Nabi SAW dengan golongan Muhajirin, iaitu umat Islam yang berhijrah dari kota Makkah Al-Mukarramah. Jadi Shaddad bin Aus atau Abu Ya'la ini adalah sahabat Nabi dari golongan Ansar. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda telah bersabda. Baginda telah bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah SWT telah menulis ketetapan, ataupun dalam terjemahan ini disebut mewajibkan. Katabah ini adalah tulis. Seperti mana kita lihat di dalam Al-Quran, Allah SWT menyebut dalam satu ayat, A'udzubillahi ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Azim. Wahai orang-orang beriman, firman Allah SWT, mafhumnya wahai orang-orang beriman, ya, telah dituliskan ke atas kamu puasa. Tapi yang dituliskan di situ, iaitu kewajipan berpuasa itu telah termaktub di dalam Al-Quran. Kan? Seperti mana diwajibkan, seperti mana tertulis kewajipan berpuasa ke atas orang-orang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah SWT. Jadi katabah di sini maknanya Allah Ta'ala telah menulis kewajipan. Allah Ta'ala telah mewajibkan, telah memaktubkan kewajipan. Apakah kewajipannya? Al-ihsan ala kulli syai', yakni ihsan ataupun kesungguhan dalam segala sesuatu. Allah Ta'ala mewajibkan ihsan ini, maknanya bila kita buat satu tu naklah dengan keadaan, cara dan keadaan yang terbaik, bukan sambil lewa saja. Sebab itulah orang tua dulu mencipta pepatah bagaikan melepaskan batu di tangga. Bagai melepaskan batu, batu ni sejenis gayung di tangga. Maksudnya patutnya gayung tu diletak, atau batu tu diletak di atas tembayan air. Bila dilepaskan saja di atas tangga, maknanya seolah-olahnya kita ambil ringan tentang keadaan batu itu. Keadaan batu itu yang sepatutnya diletakkan dengan tertib. Jadi bila dicipta pepatah itu menggambarkan keadaan seseorang yang melakukan sesuatu sambil lewa saja, tiada kesungguhan. Jadi dalam hadis ini Nabi menyatakan sesungguhnya Allah Ta'ala mewajibkan kepada semua kita, semua Islam ni, bila membuat sesuatu biar ada kesungguhan. Kita bekerja bersungguh-sungguh, belajar bersungguh-sungguh,
bersukan bersungguh-sungguh, beribadah terutamanya bersungguh-sungguh, bukan sambil lalu saja, kan, asalkan ada sudahlah. Berdakwah pun bersungguh-sungguh, menyampaikan ilmu pun bersungguh-sungguh, bukan sekadar melengkapi jadual. Janji ada, tak kisahlah macam mana, yang penting ada. Jadi benda ni tidak berapa kena lah, sebab Allah Ta'ala mewajibkan ihsan, mewajibkan sesuatu perkara itu dibuat secara yang terbaik, ihsan. Sebab itu bila orang Arab, bila dalam bahasa Arab, apabila seseorang itu buat benda yang terbaik, benda yang bagus, pujian yang diberi ialah ahsanta. Dia perkataan ihsan, ahsanta, ahsana yuhsinu ahsanta, ahsana yuhsinu ihsanan, ahsanta, bagus kamu. Jadi ihsan ni ialah bagus. Allah Ta'ala mewajibkan kepada kita buat sesuatu biar bagus, kan. Usaha pun bagus, hasilnya bagus. Bila bertani kita bersungguh-sungguh, bila berternak bersungguh-sungguh, bila bekerja kita bekerja bersungguh-sungguh, bila kita berhemat bersungguh-sungguh, barulah mencapai hasil yang sepatutnya. Kemudian Nabi kata lagi, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Jika kamu membunuh, maka lakukanlah ia sebaik-baiknya. Bermaknanya tu, maknanya bila kita membunuh, maka kalau bukanlah ia sebaik-baiknya. Bila kita membunuh haiwan, biarlah dengan cara yang tidak menyiksa haiwan tersebut. Contohnya macam kita memburu haiwan untuk kita makan, Jadi hendaklah dengan cara yang baik, sebaik-baiknya, yang tidak menyiksa haiwan tersebut. Itu maksud fa'ahsinul qitlah. Bila kamu membunuhlah sebaik-baiknya. Ataupun kalau dalam peperangan pun, kita terpaksa membunuh dalam peperangan, maka biarlah dengan cara yang berhemah, dengan cara yang baik, dengan cara yang tidak kejam. Sebab nanti impaknya kepada agama Islam. Masyarakat dunia akan melihat Islam ini agama keganasan. Sebab apa? Bila orang Islam membunuh, mereka membunuh dengan kejam. Dahlah mati, dikelar-kelar pula, dikeluarkan isi dan sebagainya. Contohlah. Sebab itu Nabi kata fa'ahsinul qitlah. Kalau membunuh, biarlah pada tempat tikaman saja, jangan diseksa orang yang telah mati. Jangan diseksa mayat musuh. Berlaku baik kepada musuh yang dibunuh, dikumpulkan, ditanam, dikebumikan, bukan dibiarkan begitu saja jadi makanan tikut-tikut ulat-ulat dan sebagainya. Itu yang dikatakan fa'ahsinul qitlah, bukan dikelar-kelar, macam kita lihat dalam peperangan besar, orang mangsa peperangan ada yang bila dijumpai dalam keadaan yang dikelar, hilang mata, hilang organ-organ tubuh badan. Jadi ini tidak dilarang dalam Islam. Tu dia, Islam tak bagi macam tu. Kalau kamu terpaksa membunuhlah atas nama membunuh, bukan untuk menyiksa manusia, sesama manusia. Begitulah, wallahu alam. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Fa ahsinu dzibhah. Fa ahsinu dzibhah. Kalau kita lihat dalam nota kaki itu, zibhah, kalau perkataan yang pertama qitlah, kalau perkataan kedua az-zibhah, bagi bawa az-zibhah, fa ahsinu dzibhah, maka naklah disempurnakan, lakukanlah penyembelihan itu dengan sebaik-baiknya.
Islam tidak mahu sembelihan, melarang sembelihan dibuat secara menyiksa haiwan. Maka ditunjukkan oleh Nabi SAW panduannya, wal yuhidda ahadukum syafratahu, wal yuhidda ahadukum syafratahu, wal yuhidda haddada istahadda, wal yuhidda maksudnya hendaklah diasah pisau itu dengan tajam. Pisau jangan tumpul, pisau yang diasah tu biarlah tajam, setajam-tajamnya, supaya sembelihan itu tidak menyiksa haiwan tersebut, lembu ke, kambing ke, unta ke. Wal yurish dhabihatahu, dan tenangkan haiwan sembelihan itu. Antara adabnya, jangan diasah pisau di hadapan haiwan itu. Kalau nak asah pisau, jangan diasah di hadapan haiwan itu. Dia akan menimbulkan rasa takut kepada haiwan itu, trauma. Jadi kalau dalam konteks sekarang ni, contoh dalam konteks sekarang di mana kita lihat dalam menangani COVID-19 ni, antara cara yang digunakan adalah vaksinasi. Maknanya orang akan diberi vaksin yang disuntik. Jadi bila jarum suntikan itu, jangan ditunjuk kepada mereka yang nak disuntik, sebab ia akan menimbulkan rasa trauma, terutamanya kepada kanak-kanak di bawah umur 12 tahun. Dan juga lebih-lebih lagi kalau bayi, kalau tunjuk jarum dia takut, dia akan menangis, menjerit-jerit dan sebagainya, terpaksa dipegang. Jadi jangan tunjuk, tenangkan, kalau boleh tutup mata dia, lepas tu baru suntik. Jadi dia tak nampak apa yang saya pernah lalui dahulu sewaktu di sekolah kebangsaan, sekolah rendah. Jarum itu dibakar pada penuh bangsa di hadapan pelajar-pelajar. Jadi ini menimbulkan trauma kepada sesetengah mereka, termasuklah saya. Sehingga saya jadi trauma, takut pada jarum, sehinggalah saya jangkiti penyakit COVID. Bila masuk hospital, mau tak mau terpaksa dirujuk, macam-macam lah. Jadi saya terpaksa menerimanya, dan itu pun kalau hari ni pun nak menerima suntikan pun, jadi saya jadi macam masih gumur, walaupun tak setakut dahulu, tapi keadaannya trauma tu masih ada. Jadi bagi saya, kalau saya lah, dua benda yang saya tak mau, yang saya pernah takuti, satu ketika dulu, dua benda. Pertama, suntikkan jarum, dan yang kedua sunat ataupun khatan. Kalau katakan khatan 2 kali saya tak mau, lebih baik khatan sekali dan suntikan. Tapi suntikan ni, oleh kerana saya dah menghadapi banyak suntikan ketika di hospital, maka trauma tu semakin berkurangan, rasa takut tu makin kurang. Tapi masih ada lagi serpihan-serpihannya ataupun kesan-kesannya. Ini kerana pengalaman saya masih saya ingati hingga hari ini, pengalaman pahit. Jadi dalam kita nak melakukan satu, biarlah dengan cara yang baik. Kita nak disuntik pun ada adabnya, ada cara dia. Jangan sampai menimbulkan rasa gerun dan takut kepada orang yang nak disuntik. Betul juga kalau kita nak menyembelih haiwan, jangan kita asah pisau di hadapan haiwan itu. Dia akan menimbulkan rasa takut pada haiwan itu. Jadi kita asah belakang, jangan tunjuk. Tahu-tahu dah tajamnya. Jadi bila nak sembelih tu, jadi haiwan itu tidak akan rasa takut, dia akan rasa tenang. Kerana Nabi pun suruh kita tenangkan haiwan sembelihan tu, jangan bagi dia takut. Jadi ada kaedah-kaedah dia yang orang yang berpengalaman dalam bidang sembelihan lebih tahu lah. Jadi itulah pesan Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini. Jadi apa-apa yang kita buat, biarlah ada ihsan, ada kesungguhan, ada adabnya, ada cara-caranya.
Ya, kalau guru nak menjatuhkan hukuman kepada pelajar pun biarlah ada ihsan. Jangan dilepang, ditampar muka, ya, jangan ada penyiksaan emosi dan fizikal yang melampau. Jadi akan menimbulkan trauma kepada pelajar. Pelajar tidak akan rasa diri dia bersalah. Pelajar akan rasa diri dia trauma akibat hukuman yang keterlaluan itu. Maka pelajar ni akan rasa diri dia tersiksa, dan tujuan kita menghukum pelajar-pelajar sekolah ini tak sampai. Yang ada dalam fikiran mereka ialah trauma yang ada pada mereka. Yang trauma ini boleh menjadi igawan sepanjang hidup. Jadi Nabi berdasarkan hadis ini, Nabi SAW berpesan, berita akan membuat sesuatu biarlah dengan cara yang terbaik dan ada ihsan sesama manusia juga, sesama makhluk. Kan? Kalau kita nak bunuh tikus pun bagi racun. Jangan ditangkap tikus tu, masuk dia dalam jaring tu, kita rendam dalam air supaya dia mati, hingga dia mati. Itu menyiksa haiwan. Kan? Kita bagi racun, dia makan racun, mati terus. Ya? Jadi kalau kita nak membunuh haiwan pun biarlah dengan cara yang tidak menyiksa haiwan tersebut. Jadi inilah antara mesej yang disampaikan dalam hadis ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi adalah hadis riwayat oleh Imam Muslim ini. Jadi itulah dia sedikit apa yang kita boleh kongsikan dalam hadis ini, menjadi panduan dalam kehidupan kita bersama isteri, suami dan anak-anak kita, insya-Allah kehidupan yang sementara ini. Mudah-mudahan kehidupan kita akan bagi di dunia sampailah ke akhirat. Dan kalau ada apa-apa sampaikan dalam kuliah ini yang terkasar bahasa, terlanjur bicara tisu mata semua dari Rasulullah Ta'ala, dari Nabi SAW, dan dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian. InsyaAllah bertemu kita pada kuliah yang akan datang membicarakan hadis yang khususnya, itu hadis yang ke-18 insyaAllah izin Allah SWT. Ya, jadi kita tangguhkan kuliah kita malam ini dengan tasbih al-kafarah dan surah al-Asr. Subhanallah wa bihamdihi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا مولانا محمد والمسلمين اللهم ارحم جميع هذه الأمة فنبدي تفرم معصومة اللهم اهد الكافرين وهور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفارق جمعهم وشتت كلمة وزاز يقدرهم مسلمين من كلابي يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يمسك الكتاب وينجل السلام وزمن الأحزاب يهزمه وصلهم وفنهم يساس يا أرحم الراحمين وربنا زينهم وزنا فما يا أكرم الأكرم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا وإليك إليك المصير اللهم ارفع عنا البلاء والوباء وزبر الكورونا والغلاء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا هذا خاصة وأسأل بلدنا أما بفضلك وجودك وكرامك وكرم نبينا سيدنا محمد يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسوء الأسقام يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير ربنا تقبل منا دعانا وسنا ولمنا ولقانا وعملنا في هذه الليلة المباركة من شر آخر بار إنك السميع العليم تؤلنا من لنا تتمرهم لنا فيها سبحانك لا تتنا فيها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا منكم تقبل كان بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.